Dan ada juga isu-isu yang berkaitan dengan bila kita pergi tentang bantuan kebajikan masyarakat. Kita lihat ada juga mereka yang memegang kad OKU. Kita tahu bahawa kad OKU ini kena harus diperbaharui setiap tahun dan seumpamanya. Jadi memang ada setengah-setengah keluarga itu mereka tidak memperbaharui, dan kesannya adalah dengan bantuan kebajikan itu sendiri mungkin terjejas dan sebagainya. Jadi memang kita mengambil maklum ini semua, dan kita memang cuba membantu keluarga-keluarga yang memang mungkin menghadapi masalah berurusan untuk memperbarui keperluan-keperluan tertentu. Dan dalam masa yang sama kita tahu juga kita ada struktur masyarakat, dan kita tahu golongan B40 itu mereka itu dibantu melalui beberapa agensi kerajaan. Jadi kita harap pusat khidmat ini dapat bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan ini supaya menyalurkan maklumat tentang mereka yang perlu dapat bantuan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, memanglah kita tahu bahawa melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat itu banyak membantu melalui Majlis Agama Islam. Tapi kita harus berkomunikasi supaya tidak tercicir di kalangan mereka itu yang sepatutnya dibantu. Sebab itu antara polisi Kerajaan Pakatan Harapan dulu bila kita mengambil alih pentadbiran kerajaan, antara polisi yang kita buat adalah kita mengurangkan birokrasi sebenarnya. Kalau kita lihat seorang yang kita kata B40 ingin mendapatkan bantuan daripada kerajaan, mereka biasanya merujuk kepada kalau di pentadbiran kita itu merujuk kepada MPKK, ataupun mereka terus kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan seumpamanya. Dan untuk mengurangkan birokrasi di kalangan pentadbiran Pakatan Harapan dahulu adalah kita minta supaya mereka yang nak diberikan bantuan ini terus mendapatkan penilaian dan kelulusan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi tak perlu dapatkan kelulusan daripada Wakil Rakyat ataupun daripada MPKK ataupun JPKK. Kerana bagi saya ini akan dapat mengurangkan birokrasi dan tempohnya akan jadi lebih cepat. Kalau tidak, kadang-kadang dia perlu melalui kelulusan Wakil Rakyat, nak jumpa Wakil Rakyat satu urusan, dan terpaksa pergi ke Japrul, mendapatkan kelulusan, lepas itu baru dapat kelulusan daripada JKM. Ini akan mengambil masa yang panjang. Dan sebenarnya kalau Wakil Rakyat ingin dapatkan makluman untuk mereka yang telah diberikan bantuan, mereka boleh terus dapatkan maklumat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan mereka boleh memantau keluarga ini apakah mereka terus boleh dapat bantuan kebajikan. Dan saya yakin bahawa dengan terus kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, dia dapat memberikan satu kemudahan. Dan begitulah juga kita telah memberikan satu garis di mana bantuan Jabatan Kebajikan ini sepatutnya diberikan terus ke dalam akaun penerima. Tak perlu kita panggil mereka, dahlah susah. Kadang-kadang susah satu hal, kadang-kadang mereka tidak ada keupayaan, kadang-kadang sudah tua, lepas tu sakit. Jadi kita suruh datang pula di program-program untuk bagi mereka. Kadang-kadang kita bagi beras, duit, wang tunai dan seumpamanya. Jadi ini sebenarnya menyukarkan mereka. Kenapa tidak mereka ada akaun sendiri dan mereka boleh menyuruh ahli keluarga mereka mengeluarkan wang dalam akaun. Itu saja lebih mudah. Dan mereka boleh berurusan. Jadi mereka tak perlu disusahkan. Jadi sepatutnya ini yang harus kita perbaiki sistem kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membina suatu data, yang mana data ini dapat dikongsi antara cabaran besar kita adalah perkongsian data antara jabatan-jabatan, antara Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan agensi kerajaan Majlis Agama Islam, dengan JLC kadang-kadang memberikan bantuan. Jadi dengan PKSO, dengan KWSP. Jadi bagaimana urusan-urusan kerajaan ini diintegrasikan supaya bantuan itu dapat dimaksimumkan kepada penerima itu sendiri. Ini antara cabaran-cabaran yang harus kita perbaiki dari masa ke semasa. Itu sebab macam biasanya kalau kita diberikan pusat khidmat ini, kita akan melihat aspek-aspek mana yang sepatutnya mereka itu dibantu. Kalau mereka itu susah, kadang-kadang mereka itu OKU, semua ni ada bantuannya. Dan bagaimana kita memastikan bahawa mereka mendapat hak mereka sebagai rakyat Malaysia, dan bantuan itu pergi kepada kumpulan sasar dan mereka adalah di antara yang layak. Ini antara aspek-aspek yang harus kita berikan perhatian.